Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasidin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita duduk di dalam pentafsiran daripada surah Az-Zumar. InsyaAllah pada hari ini ni kita akan masuk pentafsiran ayat yang ke-60 daripada ini surah. Jadi ayat yang ke-60 ni ada sakut paut rapat dengan ayat 56, 57, 58, 59. Kerana Tuhan ada wayak tentang keadaan orang yang guna omo tak pandai nak guna omo. Dia itu akan kata kepada diri dia sendiri apabila datangnya hari kiamat nanti. Dia kata, alangkah ruginya aku, perkara yang aku itu cuai dan lalai terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, dan aku ni masuk wak perangai masa duduk di dunia dulu tu, wak ejek-ejek Allah main terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ambil wak jadi berat, tak ada ambil wak jadi perkara-perkara yang penting bagi aku. Maka alangkah sesalnya aku hari ni kalau Tuhan tu pipingkan aku, nascaya aku tu masuk di dalam gulungan orang yang bertakwa. Apabila ia kecek lagu tu apabila dia nampaknya azab Allah Subhanahu wa taala depan mata kepala dia dengan cara terang, dia kata, alangkah kalau Tuhan winya hidayah pada aku, pipingkan aku, selamatkan aku, nascaya aku ni termasuk daripada gulungan orang yang buat baik. Lalu Tuhan royak dalam ayat 59 tu, Tuhan kata, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ni bawa datang mari dah kepada mung ayat kebenaran, ayat keterangan. Wimung tu boleh mikir, wimung tu bolehnya nampak, boleh kira, boleh faham. Fakadzdzabta, tapi mung tu bakit bahaung biha dengan ayat aku ni, wastakbarta, dan takabur, wa kunta minal kafirin, dan mung tu calong diri mung tak mau nak beriman dengan aku. Apabila ya sudahnya hidup dia tu dalam keadaan tak beriman, walaupun orang nak sanjung tinggi mana pun di atas muka bumi ni, hebat setara mana, tamneng besar mana, pangkat tinggi mana pun, duit bat penuh kocek setara mana pun, tapi dia calon diri dia jadi orang kafir, orang tak beriman. Apabila dia pergi pada hari kiamat ni, kena pergi belakang. Allahu Akbar. Hari kiamat ni hari yang beripung di antara dua kumpulan. Kumpulan yang beriman dan kumpulan yang tidak beriman. Maka apabila datangnya hari kiamat esok, pakat pergi belakang di situ, Tuhan kata wa yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat, hari yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita semula daripada tanah. Karena Tuhan kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tuhan jadikan kita daripada tanah, dan kita itu akan kembali kelik pada tanah, dan daripada tanah itulah kita akan kembali kelik mari semula, hidup semula.
Maka kalaulah kita ditanam dalam tanah pun, orang panggil kata kelik ke tanah juga. Kalau kita kena tahu di dalam laut, sebagai tok nenek kita dulu pergi ke Mekah nama ni, kubur dia dalam laut, akan kembali kelik mai juga, sebab tak keluar, kata dia tu duduk atas bumi juga. Kalau dibakar dengan api seumpama orang agama asing buat, maka dia akan kembali kelik belaka, sebab semua tadi itu kelik pada bumi, maka akan keluar tubik pada bumi semula. Bila? Yaumal qiyamah, hari kiamat. Pas nak nampak lagu mana Tuhan ayat kepada orang beriman ni, taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah, akan lihat orang-orang yang mengadakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dusta di atas Allah Subhanahu wa taala. Makna gano? Makna giroyak kata Allah Subhanahu wa taala ni tak sepatut kita dengar dia, tak sepatut kita pakai ajaran dia, tak sepatut kita ikut dan taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ni hatta hukum mari tak sesuai dengan semasa dan zaman, tak sesuai dengan tempat dan masyarakat. Itulah ini, itu mana kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Muka-muka mereka itu, muka puak-puak awak kerja perkara tersebut tu muswaddah. Kalimah muswaddah ni mana hitam. Hitam di sini isyarat kata dia ni orang tak selamat. Supaya kita tengok orang tu nampak hitam muka, je kata orang tak sihat. Emo tak sihat dengan cara hissi, ada penyakit sungguh di dalam. Wa emo tak sihat dengan cara maknawi, dalam arti kata dia ni bukan orang yang suka buat amalan yang soleh, maka tidak ada cahaya di muka dia. Itu panggil wujuhuhum muswaddah. Lalu Tuhan tanya kata, alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, bukankah neraka jahannam itu tempat kembali bagi orang-orang yang sombong? Bukankah tempat neraka tu tempat kediaman bagi orang yang sombong, orang yang takabur? Awak apa yang takabur? Hang tadi tu, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta. Ya takabur. Takabur bila? Ni takabur masa dia dah ada umur di atas muka bumi ni. Maka apabila dia sudahnya umur dia pakai tak pandai, pakai tak erti, maka apabila dia itu kembali kelik pada Tuhan, dia akan masuk di dalam api neraka sebagaimana Tuhan royak, kerana api neraka ni tempat kediaman bagi orang yang takabur. Sebab itulah kita walaupun orang Islam, kalau ada sifat takabur sebesar biji sawi ni dalam gapo nama, dalam dada kita sebesar biji sawi. Gapo makna takabur? Takabur ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, al-kibru bataral haq wa ghamtun nas. Kibru ni, sifat takabur ni, iaitu kita tolak benar-benar. Apabila kita tolak benar-benar, itu adalah orang yang bersifat dengan takabur. Yang kedua, ghamtun nas. Apa makna ghamtun nas? Makna orang yang nampak pandangan lekeh terhadap orang, nampak pandangan perih, orang tak terpakai, orang tu orang ni gitu, rasa kata orang ni tak ada harga. Itu makna kata ghamtun nas. Siapa dia ada dua sifat ni, maka dia adalah orang yang bertakabur dalam pandangan agama kita. Maka Rasulullah kata, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr la yadkhulul jannah. Siapa dia ada sebesar biji sawi kecil dalam hati itu tu sifat takabur tersebut, maka dia tak masuk syurga. Tak masuk syurga nak hidup mana? Katanya para ulama, orang tu orang berdosa. Kalau dia mati tak taubat, dia duduk bawah masyiatillah, duduk bawah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan kehendak nak apung, Tuhan apung dia. Kalau Tuhan kehendak nak azab, Tuhan azab dia. Duduk atas keadaan Tuhan lah, duduk di atas Tuhan. Tetapi kalau orang hak takabur, hak besar sekali, iaitu tolak ajaran Tuhan, Tuhan nak taruh dia di neraka jahannam. Hak tu Tuhan kata, alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Tidakkah neraka jahannam itu tempat kediaman? Mathwa mana tempat kediaman. Ti pamnap bagi al-mutakabbirin, bagi orang-orang yang bersifat dengan takabur. Sebab tu Tuhan wari mari lam lil mutakabbirin tu mari lam lil milkiyah. Mana nak ayat kata untuk bagi orang yang takabur saja Tuhan nak tak sini. Sebab itulah kalau kita tengok kepada susunan cakapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kalau kita kaji balik lurah Allah Taala guna ni sut terik kejap tak ada jadi
tukar tanggal sikit habuk pun. Tu makna perkara-perkara nak kita ni orang beriman ni bawa iman molek. Kita jangan ingat kata kita orang beriman dah lepas tu tak gelecah. Tupa cidik setara mana jatuh juga daripada pokok kayu. Uta sakit setara mana tapak kaki ya juluh juga. Maka sebab itulah manusia kena bawa email jadi molek supaya pergi jumpa dengan Tuhan. Email yang kita dah bawa ni, Islam yang kita dah bawa tu. Maka nak bawa pergi lagu mana? Nak pergi dengan doa, nak pergi dengan rai kita tak padah. Doa kata ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hei Tuhan yang duk balik-balikkan hati tadi itu, tetapkan hati aku duduk di atas iman, Islam, taat kepadamu tu sehingga aku itu jumpa denganmu dengan cara selamat. Itu maknanya satu daripada doa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajarkan kita. Kemudian ayat yang ke-61 tu wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Apabila Tuhan sebut ahli neraka, Tuhan sebut ahli syurga. Ya lagu itulah dalam Quran. Kalau sebut zakat ada semaya. Kalau sebut tauhid adalah sebutnya surat baik kepada dua ibu bapa. Ya gitu ya ayat Quran yang panggil ayat gu, panggil muqabil. Orang panggil muqabil, gu lawan dia. Ya sebut sama. Wa yunajjillahu, dan Allah meselamatkan dia allazina taqaw, mereka yang bertakwa, bimafazatihim, dengan sebab terluputnya mereka, yakni mereka ini ni tak masuk dalam api neraka, tak masuk dalam azab Allah Subhanahu wa taala. La yamassuhumus su', tidak setuh mereka itu. Setuh, yamassu makna setuh. Setuh ni makna tak kena mereka itu. Su' di situ makna gana azab. Azab ya Allah Subhanahu wa taala cedek. Azab ni panggil su', benda tak molek, benda tak molek, benda yang karut, benda yang manusia tak sah, tu mana as-su'. As-su' la yamassuhumus su', la yamassuhumus su', tidaklah tipa akan mereka itu oleh gapo? Bala petaka, kesusahan, azab. Wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka itu yahzanun. Kalimah yahzanun makna duka cita. Kita Tuhan selamatkan. Selamat dengan sebab apa? Sebab kita orang beriman, sebab kita orang yang wa'amal masa duduk dunia hari tu. Walaupun kita nak kerja hak gapo pun, kok mana pun boleh. Tuhan buka dalam Islam, kita tak ada sekat. Akan tetapi adalah kerja perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha, Allah Subhanahu wa taala setuju, Allah taala izin buat, tak ada gapo. Tak ada masalah. Tuhan suruh kita menega, Tuhan suruh kita carinya habuai dunia. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan terlupa nasib kita nak pakai hidup dunia ni, tak ada gapo. Tapi apabila kita bawa lagu tu pergi, la yamassuhumus su', tak kenanya azab, tak kenanya seksa, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka itu yahzanun, duka cita. Nak duka cita apa? Moga dia ni berjaya. Orang duka cita ni makna kata orang yang tak berjaya. Tak berjaya kerana apa? Kerana tidak berbakti, tidak bertakwa, tidak ambil ajaran Tuhan mai guna. Tu orang yang rugi. Tuhan tak kata khasirun. Khasirun gu dengan hak ni. Gu dengan yahzanun ni, walahum yahzanun. Kemudian ayat yang ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'. Apa tu ayat lagu ni? Allahu khaliqu kulli syai'. Nak ayat kata, hei manusia yang duk paling belakang daripada ajaran aku, yang wak somong terhadap aku, yang wak tak kenal dengan aku, yang berasa kata aku ni tak kena mengena dengan mung pun tak kena mengena dengan aku, iaitu Tuhan lah maksud. Tuhan ayat kata semua hak munduk kacau-kacau, semua hak munduk sedap-sedap, hak munduk jadi hebat-hebat, semua tu Allah Ta'ala belaka yang menjadilah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah Tuhan yang mengada. Kalimah khaliq ni makna ijad. Ijad mana lagu mana? Ai minal adam ilal wujud. Daripada tak ada kepada ada. Kita asal tak ada. Karena dia Tuhan menjadikan kita. Itu mana bersifat dengan khalaqah. Khaliq. Allah Ta'ala itu khaliqu kulli syai', tiap-tiap perkara. Gapa mana kulli syai', mana tiap-tiap makhluk. Allah Ta'ala yang menjadi tiap-tiap makhluk. Bahawa apa Tuhan sebut sini? Tuhan sebut nak kata kita ni, kabar kata kita ni makhluk Allah Ta'ala.
bukannya Tuhan, bukan kesudahan duk di tangan kita, bukan semua-semua itu ikut hati kita, bukan. Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu semua. Terkadang kita nak satu perkara Tuhan sekat dengan hikmat dia. Terkadang kita nak satu perkara Tuhan sakat, tapi sakat dengan hikmat dia. Semua ni nak kabar kata kita ni gi dengan berapa? Gi dengan aturan, kerana Tuhan tahu kata hamba dia tu cukup pada banyak mana. Sebab tu Tuhan kata Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan ia mempeliharakan atas sesuatu tersebut. Makna kata Tuhan jadikan semua benda sungguh. Tapi ingat juga kata Tuhan jadi tadi itu Tuhan juga bercara. Makna lagu mana? Makna Tuhan jadikan makhluk, Tuhan cara pula makhluk tu. Bukan Tuhan jadi Tuhan tahu lepas ikut duk gitu, bukan. Terkadang kita nak pera orang, nak bela orang. Makna lagu mana? Gi hajar orang masuk dalam agama Islam kok Chiang Mai, Chiang Rai, kok mana tu, kok atas-atas tu. Kalau dia kelik kita tinggal, tak ada duk pada tengok dah lah. Tu bukan, tu sifat manusia yang lemah. Ada apa tu hendak? Ia berjadikan satu benda, ia cara pula satu benda tu. Itu makna kata wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nak kita sakut hati molek di dalam dada kita, pegang jadi molek kata aku ni Tuhan jadi. Apabila Tuhan jadi, gapo mari sutuk aku coba daripada Tuhan juga, kita gantung kelik kepada Tuhan sebab Tuhan tu wakil. Wakil makna yang duk cara, yang duk bela, yang duk pera, yang duk mengasuh, yang duk rezeki, yang duk akak, yang duk buat turun, semua itu Allah Subhanahu wa taala. Pahala apabila kita reti ayat ning, jadi legalah hati kita. Jadi tak serabut. Jadi wasah sepek tu jadi luah lah. Haduk bimbangnya kita tak tahu. Ada pernah di tangan ni. Ada dengan rumah sewa, ada dengan kedai tu, kedai ni, ada dengan tamnung tu, tapi jadi pemdaya kita. Pemdaya mana kata dia ni berasa kata dia tak cukup. Berasa kat apa nama kuam opun. Sebab apa? Ni ajaran ni tak ada. Ajaran ni sini tak ada. Kalau orang ada ajaran ni, ada rumah buruk sutir pun tak apa. Tapi Islam dia tak ada ajar lagu tu. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham ayat ni tapi boleh buka berapa hutan negeri. Abu Bakar buka berapa hutan negeri. Sayyidina Umar buka negeri Islam sampai ke negeri Cina boleh masuk memeluk agama Islam. Mari Amr bin As buka semua negeri Mesir daripada Nasara jadi Islam. Tu agama kita. Bukan makna kata agama kita dos sekadar tak ada fatana berapa nama, bukan lagu tu. Tetapi nak ayat apa? Hati kita ni duk gantung dengan Tuhan yang menjadi. Makhluk dalam tangan akan tetapi tak masuk dalam hati. Kalau kita terbalik, mana kata masuk makhluk duk dalam hati, Tuhan ni duk dalam tangan gini kecil gini, tu duk jadi kriat. Jadi wusing, jadi serabut, jadi darah tinggi, jadi kecil manis, jadi darah dalam apa nama hati tadi tu nak jalan sutuk tak leh gitu dalam akal fikir apa nama sebab tinggal hak ni. Tinggal kata Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Apabila hati tu jadi gantung benda tak boleh nak gantung, katanya ulama tafsir supaya seorang naik faham kayu pergi tempat dah pahu. Naik faham kayu tinggi, pergi tempat pahu, glasa turun selalu. Sini pun supaya duk tah dunia ni benda yang tak kekal, benda yang tak selama-lama, benda yang sepek, benda yang Tuhan wis sakat. Kita nak buat jadi luah belaka, nak buat jadi boleh belaka. Siap. Dia punah lalu. Wah bola besar, go bola halus nak masuk lagu mana dunia ni halus kan. Akhirat ni tepat besar sungguhnya, bukan tepat kekal sungguhnya. Kita nak buat kekal sini, nak buat sudah sini, punah. Punah Allah panggil aturan dunia yang Allah Subhanahu wa taala jadi. Sebab tu dia kata Allahu khaliqu kulli syai'. Hai manusia, Allah Taala sebut nama Allah. Allah ni panggil Ismul A'zam. Man sa'ala bihi ajab. Siapa dia seru Allah, maka semua yang seru tu dia akan dapat, dia akan hasil. Sebab Allah Ismul A'zam. Tak boleh nak kata Allah dia tu sebagai imam. Nama semua tu nama Allah tu banyak tapi dia sebagai imam. Nak kata Ar-Rahman huwa Allah gitu tak boleh. Nak kata Allah huwa Ar-Rahman huwa Ar-Rahim huwa Ar-Razzaq huwa Al-Aziz boleh sebab ia kepala gerabak ni Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata man sa'ala Allah bi ismihi al-a'zam ajab. Siapa dia seru Allah taala dengan nama yang besar. Nama yang besar kata ulama Allah, nama Allah.
Kalimah Allah ni apabila kita suruh malaikat ni buka langit semua, buka bagi kita. Tu nak ayat kata benda tak sebut nama Allah terhadap benda yang sikit, malaikat katharahu, Tuhan banyakkan. Tak sebut nama Allah, malaikat tepat yang jadi sepek, malaikat Tuhan keluarkan. Tak sebut nama Allah, tepat itu orang bala, malaikat dirahmatkan. Tu makna nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu 3 wilayah kita orang dak akak Allahu akbar, Allahu akbar, tak ada jadi supaya jadi balot siapa kering kotel, tak ada air nak minum gapo nama, tak ada. Supaya tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang lain susah, air nak minum pun tak ada, pakaian pun tak ada, kufur pula tak ada gapo. Tempat kita ni mewah, hebat. Sebab apa? Dak akak nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok mana-mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak suruh nama Allah ni. Allahu, ya akak tangan suruh nama Allah, panggil Ismullahil Azam. Maka Tuhan guna caisit di sini kata Allahu khaliqu kulli syai. Manusia, Allah Taala yang menjadikan segala-gala. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah yang dok uruhkan, dok carakan, dok bela, dok bela, dok rezeki, dok mengasuh semua perkara juga. Ya Allah, apabila gantung pada ayat 62 dalam ayat ni cukup kita. Mada kejak molek, gagah molek nak buat kerja, sama ada urusan dunia, ada urusan agama, pergi boleh belakang. Kemudian ayat yang ke-63 sebagai ayat yang terakhir, Tuhan royak lagi. Nak we kejak lagi. Wasa ayat 62 tu habis-habis hawa dah tu. Nah, kita tengok tu asal habis gamuk dah tu. Tak tahu nak syarah lagu mana dah. Ulama-ulama kita begitu mengeluh belaka dah. Tapi Tuhan warisah lagi. Lahu, mari dengan lam lil milkiyah, kemudian wari isim dhamir. Sutrik lagu ni tak kata lillah, kata lahu, baginya, iaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala ni gapo? Maqalid. Kalimah maqalid ni katanya para ulama di sini iaitu khazain. Khazain makna mana? Gedung. Kalimah gedung ni makna gana? Makna tempat yang beripung segala-gala khazinah, segala-gala benda yang manusia itu berhajat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lahu maqalidus samawati wal ard. Allahu akbar. Semua tadi itu gedung kebaikan, manfaat yang ada di langit dan di bumi untuk manusia ni bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata lahu maqalid, ay lahu khazainus samawati wal ard. Semua tadi itu daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Semua tu daripada Allah Subhanahu wa taala, hak ia belaka. Lepas tu kita nak minta lagu mana? Ha tadi. Minta dengan nama Allah, minta dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Masalan, kita ni dihajar dalam agama kita wasa rezeki tak ada. Tahun ni buat apa ni wasa susah rezeki ni. Minggu ni ke bulan ni wasa sepek rezeki, kita guna caisit. Caisit lagu mana? Pakai hak lagu mana? Guna nama Razzaq. Kalimah Razzaq itu nama salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Guna kata ya Allah bismikal Razzaq, ya Allah dengan namamu Razzaq, urzuqni ma sa'al. Berilah rezeki pada aku apa aku minta ni. Cuba kita buat lagu tu tengok. Cuba kita tajarrub, makna kata cuba kita tolong tengok, tajribah tengok, tolong tengok lagu mana nak jadi. Nascaya kita tak terkhayal Tuhan hatta mari kok mana pun tak tahu. Nampak tu tak? Tu. Makna kita boleh minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayat ni, lahu maqalidus samawati wal ard. Gedung semua tadi tu di tangan Tuhan, langit dan bumi. Di langit dan di bumi. Walladzina kafaru, hak teruk gini apa ni? Walladzina kafaru bi ayatillah, dan mereka-mereka yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Katanya ayat-ayat Allah oleh para mufassirin di sini iaitu hujah-hujah Allah, keterangan Allah. Benda yang Allah Subhanahu wa taala wari keterangan, wari hujah, warinya apa nama penjelasan daripada Tuhan. Tuhan ada di dalam kitab kita ni tu makna ayatillah. Pas jadi lagu mana? Orang tak mau nak ambil pengajaran daripada hak Tuhan, tak say nak dengar Tuhan duk berasa kedebel cara dia. Lagu mana jadi ya Allah? Tuhan yang menjadikan dia raya. Ulaika humul khasirun. Mereka itu betul-betul termasuk di dalam gulungnya orang rugi.
Orang yang rugi sekali orang paling daripada Tuhan. Apa orang yang rugi? Kerana Tuhan jadikan dia asal daripada tak ada, Tuhan mengadakan diri dia dulu. Apabila Tuhan mengadakan diri dia, Tuhan merezekikan pula dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada seorang mana yang duk jalan atas muka bumi ni malaikat Tuhan takaffala. Tuhan cara nak kata nak rezeki dia, nak bela dia, nak mengasuh dia. Dan Tuhan tahu dia nak duduk mana, dia nak meninggal di mana. Semua itu Tuhan catat belaka di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ya wak paling daripada Tuhan wak tak tahu, wak biasa kata lalai, wak tubik daripada tu. Lalu Tuhan kata ulaika humul khasirun. Mereka itulah mereka yang rugi, mereka yang tak kena jalan duduk. Nampak tu tak? Mereka yang rugi, mereka yang tak kena jalan duduk, mereka yang Allah Subhanahu wa taala markakan dia. Itulah perkara-perkara yang nak kita itu sebagai umat Islam dapat ambil pengajaran di sini. Mudah-mudahan kita pakat jaga diri kita dan bawanya Islam dan iman kita biar molek, dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mentetapkan iman kita sehingga kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari yang tidak syak lagi kata kita akan kembali klik padanya. Itulah pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala daripada 2 3 4 keratan daripada ayat Al-Quran pada hari ini. Sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.